Minyak zaitun dalam soft gel perlu melalui proses boiling. Bila nak menghasilkan kapsul soft gel, dia perlu dididihkan. Kalau kita tengok perjalanan lah ni dalam YouTube lambat-lambat, mudah ya, search dalam internet, tengok soft gel punya proses macam mana. Boleh tengok bagaimana daripada peringkat awal, macam mana mereka nak menghasilkan kapsul jadi bulat-bulat. Salah satu di antara proses yang perlu dilalui adalah proses boiling. Proses boiling tersebut, yang tadi saya baru dapat jawapan, Dr. Salman sebut di bawah tadi, minyak zaitun yang mana dipanaskan temperature lebih daripada 18 darjah Celsius, 12 ke 18, itu adalah suhu yang paling okey. Kalau lajak 18 darjah Celsius, ini adalah suhu yang akan menyebabkan minyak zaitun itu akan hilang kualiti. Kalau proses mendidih yang berlaku dalam pemprosesan minyak zaitun untuk buat soft gel, ni nak buat soft gel ni kena didih, kena sampai menggelegak, baru nak boleh buat kapsul. Proses ini juga adalah proses yang akan mencemarkan stability kepada minyak zaitun dan akan menghilangkan sebahagian khasiat yang ada dalam minyak zaitun. Kita bercakap minyak zaitun pantang kepada cahaya, tidak boleh tersentuh kepada panas. Tetapi bila mana kita melalukan proses kepada proses pemanasan, ini adalah proses sengaja untuk menghilangkan khasiat di dalam minyak zaitun. Okey? Kemudian yang keempat, minyak zaitun di dalam soft gel hakikatnya tidak ekonomi kerana memerlukan kadar yang banyak untuk mencukupkan kadar yang ditetapkan oleh FDA. Apa maksudnya? Selalu bila kita jumpa pelanggan, bila kita cerita tentang khasiat-khasiat minyak zaitun, antara persoalan-persoalan yang selalu akan ditanya oleh pelanggan kita, makcik nak kena minum banyak mana? Dos pengambilan banyak mana? Nak kena telan waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, waktu malam ke? Ini soalan selalu tanya. Selalu kita akan sebut, kita kata kajian yang dibuat oleh FDA ni Food and Drug Administration, iaitu bapa kepada cerita ubat-ubat dunia ni. Yahudi kata Yahudi itu tajuk lain. Ni kajian maka buat. Maka mengatakan tubuh seorang individu dewasa memerlukan kadar minyak zaitun sehari 2 sudu besar. Ini seorang dewasa, kalau kita ingin untuk kekal sihat dan ingin untuk kekal tidak ditimpa dengan pelbagai penyakit kronik di usia yang semakin lanjut, kadar yang diperlukan oleh tubuh adalah mengambil sebanyak 2 sudu besar minyak zaitun sewaktu perut kosong, atau bersamaan 23 gram minyak zaitun. Kadar dia perlu 23 gram. 23 gram tersebut kalau ditukarkan dalam bentuk sudu, dia akan menghasilkan 2 sudu besar. Kalau tuan-tuan nak menghasilkan sebiji kapsul, kebiasaan kadar yang diperlukan hanya setengah sudu kecil untuk sebiji kapsul. Bukan cerita sudu besar ni. Cerita untuk menghasilkan sebiji kapsul perlu setengah sudu kecil. 2 sudu kecil jadi 2 biji kapsul. Kita andaikan 1 sudu besar bersamaan dengan 2 sudu kecil. Bermaksud 1 sudu besar bersamaan 4 biji kapsul. Kalau kita nak ambil pengambilan amalan seharian dengan kapsul, kalau 2 sudu besar setiap hari 23 gram, ini bererti kita perlu telan kapsul sebanyak 8 biji sehari. 8 biji sehari itu bukan satu benda yang sedikit. Bahkan ini adalah dos minimum. Dos minimum ni cerita apa? Cerita kita sihat, cerita kita tak sakit, cerita kita tidak ada masalah kesihatan, hanya kita beramal dengan minyak zaitun, sebab ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Dan kita yakin dan percaya Mediterranean diet, diet yang dibuat oleh masyarakat Mediterranean adalah satu diet yang baik, yang mana terbukti mereka-mereka yang berada di usia tua tidak akan ditimpa dengan penyakit-penyakit kronik yang pelbagai, seumpama kanser, diabetes, Alzheimer, serta banyak penyakit-penyakit dunia hari ini. Mereka yang beramal dengan diet minyak zaitun, insya-Allah di akhir usia tidak akan ditimpa dengan penyakit tersebut. Kita aman. Pengamalan kita adalah 2 sudu besar, bermaksud 8 biji kapsul sehari. Kalau sekiranya kita ni adalah merupakan pesakit, contoh kita pesakit tiba-tiba kena gout. Jadi kalau macam kes-kes yang berlaku pada Cik Razak, ada pesakit gout, akhirnya nasihat kat dia setiap 3 jam kena ambil 2 sudu. Cik, sakit gout. Dia kata ya gout. Lepas tu macam mana nak amal dengan minyak zaitun? Diagnose. Lagi Cik Razak kata kat dia, abang kena ambil minyak zaitun setiap 3 jam 2 sudu. Dia pun ambil, alhamdulillah positif. Boleh bangun, boleh pegang tongkat, boleh berjalan, tengok perkembangan cukup baik dengan gout. Kalau itulah nasihat yang kita bagi setiap 3 jam 2 sudu, bermaksud dia kena makan setiap 3 jam 8 biji kapsul. Sehari ada berapa jam?
Kita tak sebutlah kata waktu tidur, kita kata waktu jaga. Jaga pukul 7 kita makan. Jaga pukul 10 makan. Jaga pukul 1 makan. Jaga pukul 4 makan. Lepas tu pukul 7 sekali lagi makan. Kemudian pukul 10 sekali lagi makan. Last makan pukul 10, kita kata kena ambil 6 kali minyak zaitun. 6 kali 8 bermaksud 48 biji. Saya rasa lebih daripada sekotak. Wallahualam lah, satu kotak tu dia ada berapa dia panggil apa? Blister dia panggil. Ada 2 blister. Satu blister tu mungkin ada dalam 12 biji. 2 blister ada 24 biji. Jadi lebih daripada 2 kotak sehari semalam pengambilan minyak zaitun. Sebab itu kita katakan pengambilan minyak zaitun menggunakan soft gel bukan satu pengambilan yang bersifat ekonomi, tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Lebih-lebih lagi bila mana pengamalan minyak zaitun menggunakan soft gel itu tidak optimum untuk kesihatan. Sebab dia telah meninggalkan beberapa tempat yang penting, seumpama lidah, seumpama kerongkong, dan proses penyerapan minyak zaitun ke dalam tubuh tidak sebaik bila mana kita mengambil secara langsung. Cuma isu yang berlaku kepada pelanggan-pelanggan kita, ataupun ini boleh dikatakan sebagai cabaran kecil kepada ejen-ejen Olive House, bila mana kita nak menerangkan kepada pelanggan-pelanggan kita, ambil secara langsung ini merupakan satu yang tidak mudah untuk mereka. Mereka rasa apa? Kata makcik, pakcik cerita telan minyak tak boleh telan. Kadang-kadang dia kata, saya ni kalau telan minyak ni muntah hijau ni, rebah balik, tak boleh telan. Saya menarik, ada waktu buat pembentangan di Negeri Sembilan, ni selingan sikit lah. Waktu tu bila kuliah biasa, kuliah bukan macam ni. Jadi kuliah biasa ni kita kongsi dari sudut hadis, daripada Al-Quran, ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang kelebihan zaitun dan juga tim. Kita ceritalah. Salah satu di antara hadis yang saya kongsikan di situ, hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hadis ni menceritakan Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, man iddahana bi hadza zait falam yaqrubhu syaitan 40 lailatan." Wahai Ali, sesiapa yang ambil minyak zaitun ni dan dia sapukan kepada tubuh dia, pada tubuh dia, ia tidak akan dihampiri oleh syaitan selama 40 malam. Ini sabda Nabi. Sabda Nabi berkenaan tentang minyak zaitun ni, dia ada nilai spiritual ataupun ruqayyah syariah. Tak payah letih-letih pergi jumpa ustaz-ustaz, nak jampi-jampi tak payah. Ni cerita zat minyak zaitun tu adalah zat yang iblis, jin, syaitan tak berkenan. Mungkin macam kita tak suka bau busuk, kita tak suka suasana terlalu panas, kita tak suka suasana terlalu sejuk. Sebab Allah Ta'ala jadikan fitrah kita suasana yang macam tu tak sesuai. Tapi kita sebut kepada borang kutub dengan penguin, dia seronok je selam dekat tempat sejuk. Sebab fitrah dia. Ini kita sebut tentang fitrah yang ada kepada jin, iblis dan juga syaitan. Fitrah mereka fitrah yang tidak serasi dengan minyak zaitun. Bila sebut macam tu, saya cerita kat seorang ustaz ni dulu dengar pasal hadis, tanya hadis ni kedudukan macam mana, siapa riwayat, jumpa dalam kitab mana. Saya bagi maklumat. Akhirnya dia kata kat saya, dia kata, Ustaz Adil, boleh tak saya kata, siapa yang tidak mahu makan minyak zaitun ni, dia pun boleh kawan dengan jin iblis syaitan. Dia punya kiah tu jom. Sebab apa? Sebab kan jin iblis syaitan dia tak berkenan dengan minyak zaitun. Jadi orang yang tak berkenan dengan minyak zaitun ni kira sama naik lah dengan jin iblis syaitan. Uish, saya kata, kalau ustaz berani kasar tu ikut suka ustaz lah. Ikut balik makan selipar kot. Dia kenal dengan orang kampung. Ni gambaran. Tapi saya lebih bila bercakap tentang soal macam mana kita nak mengatasi masalah-masalah yang berlaku kepada pelanggan kita, yang bila bercakap tentang zaitun minum secara langsung, dia tak diterima, dia tak accept. Bahkan ada di antara hujah-hujah ataupun argument yang datang kepada kita, dia kata apa? Mana ada orang makan minyak zaitun minum tu? Cuba tengok masyarakat Mediterranean, mereka letak dalam salad, mereka letak dalam makanan-makanan mereka buh dalam hidangan-hidangan mereka. Kita Melayu je cerita ajak suruh makan langsung. Bid'ah semua ni. Masuk tajuk tu pula dah. Bid'ah apa? Bid'ah ajak orang ambil minyak zaitun, buh dalam sudu, telan terus. Sedangkan kalau tuan-tuan pergi ke Turki, pergi ke Spain, pergi ke Itali, pergi ke Syria, tak jumpa keadaan macam tu. Tak ada. Habis-habis pun, kalau Morocco, dia punya tradisi, makan pagi dia akan hidang 2 mangkuk minyak zaitun dengan minyak argan. 2 minyak. Kita pun tengok, saya bawa seorang kawan, Datin, PPP, Ustaz, betul ke ni? Apa yang tak betul? Kita makan minyak yang pagi. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima cerita bagi roti hak boleh buat lapik pinggan tu,
kan roti besar kan. Dia duk ingat kata ni pelapik apa ke letak atas meja. Rupanya tu lah roti dia. Dia duk ingat ni kok pelapik meja, yang ni tak pinggan, lepas tu ni tak lauk. Rupanya ni roti. Bagi roti, tradisi masyarakat Morocco cicah dengan 2 minyak ni makan. Cicah dengan 2 minyak ni makan. Lain pada tu, mereka akan buat hidangan salad dressing. Maksudnya kalau ada orang kata apa, dia akan potong kecil-kecil tomato, dia akan potong kecil-kecil timun, dia akan potong sayur-sayur apa orang panggil macam daun karof, adalah beberapa jenis sayur akan digaulkan sekali, akan dicampur dengan minyak zaitun, akan dituang dengan cuka, akan diletakkan dengan diletakkan dengan apa, lada. Kemudian ini adalah sebagai hidangan makanan setiap hidangan. Ada waktu kalau sekarang makan nak masak daging, maka akan ambil daging, maka akan ambil minyak zaitun, maka akan sapu keliling daging tersebut, dibiarkan lebih kurang dalam setengah jam, baru dibakar. Ini tradisi pemakanan. Kalau kita pergi ke kedai-kedai pun, dia akan letak minyak zaitun secara percuma di setiap kedai. Tapi minyak zaitun tersebut akan diletakkan dalam hidangan. Tiba-tiba kita duduk di Malaysia ni, kita ajak masyarakat untuk tuang minyak zaitun dalam sudu, telan. Dia kata ni tak betul ni, kami tak nak tahu. Sebab apa jadi macam tu? Kita sebut, pertama, masyarakat Mediterranean, mereka walaupun beramal dengan salad dressing dan seumpamanya, pengambilan minyak zaitun mereka lebih daripada satu hidangan. Pagi minyak zaitun, tengah hari minyak zaitun, petang minyak zaitun, malam minyak zaitun, tengah malam saya selap minyak zaitun lagi. Ni mereka. Dan berjaya untuk mendapatkan dos 23 gram sehari semalam. Kalau kita orang Melayu nak pergi tiru benda yang sama, contoh kata saya tak mau makan terus sebab saya nak ambil cara salad dressing. Salad dressing kita tuang tu, kurang-kurang kita kata boleh dapat 4-5 sudu. Tapi 4-5 sudu tu bukan kita dapat semua. Kita hanya makan sebahagian di antara minyak zaitun. Baki itu tak masuk dalam tubuh. Bila tak masuk dalam tubuh, kita perlu pengambilan pada tengah hari, perlu pengambilan pada kadar dan seterusnya. Menyebabkan kalau ini nasihat yang kita anjurkan kepada pelanggan-pelanggan kita, kita tidak mampu untuk mencapai kadar dos 23 gram sehari semalam. Jadi bila kadar 23 gram sehari semalam itu boleh dipastikan berjaya untuk dimakan dengan cara apa? Dengan cara kita tuang atas sudu, telan, masuk dalam tubuh. Ini secara pasti dos itu telah lengkap kepada tubuh. Ini satu alasan. Alasan yang kedua, orang Melayu kita bila guna minyak zaitun, dia hentam goreng minyak, dia goreng ikan. Hak ni pun masyarakat Mediterranean tak nak buat. Dia cerita, oh saya guna untuk masakan Ustaz. Buat apa? Goreng telur. Dia berasa dia Mediterranean sangat lah tu. Sebab apa? Dia goreng telur guna minyak zaitun. Dia berasa, walaupun tak salah pun, tapi komponen-komponen di dalam minyak zaitun yang sensitif kepada kepanasan itu akan hilang. Walaupun dia tidak membawa mudarat, tetapi khasiat yang patut diperoleh oleh tubuh tu tak dapat. Sebab kita goreng ikan, sebab kita campur dalam nasi. Contoh, antara benda-benda yang dibuat kalau masyarakat Arab Syria, antara mereka suka bila masak nasi campur dengan minyak zaitun. Rasa dia Masya Allah tabarakallah. Makan nasi tambah halal dah. Sebab dengan lemak, dengan sedap, ini amalan mereka. Tapi pengamalan-pengamalan tersebut bersama dengan pengambilan minyak zaitun secara mentah di dalam hidangan-hidangan mereka, menjadikan pengambilan 23 gram itu adalah kadar yang mencukupi. Bagi kita masyarakat Malaysia, kalau itu kita buat, satu botol sebulan tak cukup. Silap-silap 1 dozen seorang pun tak cukup. Sebab perlu penggunaan yang terlalu banyak dalam semua masakan-masakan yang kita makan setiap hari. Ini sebab dan punca kenapa kita nasihatkan untuk mengambil 2 sudu besar secara langsung. Tujuan untuk memastikan khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan manusia itu dapat diperoleh dengan sempurna bila kita beramal dengan minyak zaitun. Terjawab. Kemudian bila masalah yang berlaku kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak, dia kata saya ni tak boleh telan. Tak boleh telan. Saya kata, untuk nak beramal dengan minyak zaitun ni, pertama yang tak boleh telan minyak zaitun ni salah seorang dia adalah saya sendiri peringkat awal. Serupa ya kita. Kita ni cerita lidah orang Melayu ni dia nak kena benda manis, benda lemak, benda sedap. Macam mula-mula pergi Mesir lah. Tengok-tengok anak Arab duduk belakang van van ialah transport kita duduk pergi kuliah ni. Duduk menangis dekat luar. Kak dia tanya, "Siapa? Apa siapa?" Dia kata lapar nak makan.
Kak dia tahu lapar tak apa, kak dia berkeluar roti keras ni, koyak tengah-tengah ni, letak keju hak macam tongkoi. Keju keras ni, keju cukup keras, kak dia letak tengah tu 3 keping, kak dia kata bagi. Dia makan. Kita sedap ke? Nampak tak sedap langsung. Kita korang-korang hamburlah sikit jam ke, hambur lapik plantar ke, sekaya ke, okey lah. Tak apa roti gardenia lipat tu pun anak-anak kita cerita tepi tu koyak buang. Cerita nak makan roti hak lembut tengah aja. Ikut selera kita, kita memang tak boleh masuk dengan dia punya cara makan. Tengok ni kita tak ada puasa terliok pun, cerita lapar pun tak puasa nak makan pun. Tapi anak Arab tu makan habis. Selera elok. Siap minta sekeping lagi kat kak dia. Kak dia pun bagi lagi setengah, makan kongsi dengan kak dia. Sebab itu selera mereka. Isu tentang nak menghadapi masalah tentang minyak zaitun tak boleh makan ni, dia ada 2 petua. Petua yang pertama, petua ni petua hak Dr. Faid bagi. Kaedah pertama, kaedah pertama yang mempunyai pelbagai petua. Petua dia apa dia? Petua dia peringkat awal ni kita campurkan dulu minyak zaitun kita tu dengan bahan-bahan lain. Campurlah minyak zaitun dengan madu contoh. Kacau sekali makan. Saya jumpa Ustaz Kasur Suhardi, pakar bekam daripada Indonesia. Saya pergi ke sana. Dia antara pengguna tegar cuka tin. Dia cuka tin ni dia suka sungguh. Pergi ke sana sampai dia menjual. Menjual ni kira saya buat pir itu 4 dozen. Dia minta. Kita pun tak apalah. Waktu tu kita pergi business class. Business class kita punya kargo lebih lah. Bila kargo okey, semua kargo business class tu kita letak untuk dia punya barang. Saya 4 dozen, ada seorang lagi pun 4 dozen, 8 dozen kita buat pi. Buat pi 8 dozen. Tengah bercakap dengan dia dalam sejam 2 jam. Setengah habis. 4 dozen habis. Kemudian apa dia sebut? Dia kata, Ustaz Aidil, saya nak sebut, saya ni sebenarnya dia kata, amal zaitun itu kurang enak. Dia sebut secara jujur. Dia kata betul-betul selama ni dia duduk beramai dengan minyak zaitun, duduk makan tiap hari ni sebab fikir sunnah kan. Betul-betul dia kata diri peribadi ni dia tak minat nak beramai minyak zaitun sebab rasa tak best. Tetapi dia kata setelah ana kenal antum, ana ambil minyak zaitun, ana campurkan dengan cuka dan ana campurkan dengan madu. Dia kata ini satu kombinasi yang dia kata Masya Allah, pada sudut kesihatan dan pada sudut sedap, menjadikan enak bila mana diamalkan dengan minyak zaitun. Ini kalau yang perawat lah. Sebab Ustaz Kasur ni dia perawat. Dia bilang perawat ni cerita dia nak kombinasi macam mana, dia reti ilmu dia. Jadi kalau kata tip yang macam tu, Ustaz Kasur memang hari ni bila beramal dengan minyak zaitun, dia akan mengkombinasikan dengan cuka tin dan dia akan campur dengan madu. Ini salah satu petua yang kita boleh bagi kepada pelanggan-pelanggan kita, macam mana nak menjadikan pengamalan minyak zaitun tu peringkat awal serasi dengan lidah dan tubuh badan kita. Ataupun petua yang diberikan oleh Dr. Faid. Dr. Faid punya petua, dia kata ambil kurma, lenyek-lenyek kan, campur dengan minyak zaitun, kombinasikan antara kurma dengan minyak zaitun. Satu pesanan daripada Tok Guru Indun, satu pesanan daripada Dr. Faid. Lepas tu pesanan daripada Ustaz Melayu. Abang apa? Bancuh kopi radik, masuk minyak zaitun, tolak dengan kopi radik untuk bertelan. Ini ada 3 petua. Ni semua international punya petua ni. Main-main. International mai daripada Dr. Faid satu punya petua, yang kedua daripada Ustaz Kasur Suhardi punya petua, yang ketiga petua daripada saya. Kalau kata dah makan macam ni, kebiasaan bila zaitun dah mula serasi dengan tubuh badan kita, insya-Allah kita tidak menjadi masalah dari sudut rasa. Ini satu kaedah untuk kita menjinak-jinakkan pelanggan kita dengan pemakanan ataupun beramal dengan minyak zaitun. Yang kedua, kaedah yang kedua ni selalunya kaedah ni dia tidak menjadi masalah kepada orang-orang beriman. Ni dia spiritual sikit. Sebab apa? Orang-orang beriman ni dia ada satu perasaan, bila satu benda ini adalah satu benda yang mempunyai kecenderungan Nabi SAW, dia akan tukar kecenderungan. Kita boleh tengok. Dulu saya kan, first time hak catat rambut pacak tu, kita tengok Beckham. Ni main bola ni, David Beckham main bola rambut pacak. Kita tengok tengah padang, bodoh Mangku Ayu ni, ada buat rambut dia betul. Kita lah hati. Tengok-tengok lepas 3 bulan satu dunia, kita fikir balik, aku ni bodoh ke ataupun mereka ni bodoh? Sebab apa? Sebab kecenderungan orang untuk tiru artis-artis yang macam tu. Sebab apa berkenan? Potong rambut belah sebelah, contiang badan dengan tatu,
Ini cerita dosa-dosa ni. Cerita benda dosa, kurang-kurang tak boleh pahala, yang manusia berpusu-pusu untuk berkongsi mengamalkan benda yang sama atas faktor apa? Cinta. Atas faktor apa? Sayang. Atas faktor apa? Berkenan. Ini isu yang kita bercakap pada hari ini adalah isu tentang antara makanan-makanan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang dipuji sebagai satu makanan yang berkat dan mendapat kemuliaan untuk menyentuh lidah Nabi SAW. Selalunya manusia-manusia yang macam ni, bila diberi kesedaran dari sudut anjuran daripada hadis Nabi dan juga Al-Quran itu sendiri, maka ini tidak menjadi masalah untuk beramal dengan makanan yang telah kita nyatakan. Sebagaimana saya sebut pengalaman saya dengan Dr. Abdul Aziz Hanafi, Radio Kedah setiap hari Khamis kot mengajak Sirah Nabawiyah. Pernah dekan kuliah syariah Islamiah di Insaniah satu masa dahulu, sekarang masih lagi pensyarah. Kita cerita tentang nasihat zaitun. Duduk dengan dia, cerita zaitun ni dengan jantung, zaitun ni dengan buah pinggang, zaitun ni dengan masalah ni. Kita cerita fakta-fakta saintifik. Dan dia ni seolah-olah masuk tengah kanan, keluar tengah kiri, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Nampak macam bulayan. Last kali dia pegang saya, dia kata ni, Aidil, baba nak sebut ni. Dia bahasakan diri baba, ayah angkat. Ni baba nak sebut. Baba beramal dengan minyak zaitun ni bukan cerita tentang fakta-fakta ni. Bukan. Sebab apa? Sebab apa baba beramal? Kerana ini adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan untuk menyentuh lidah Nabi SAW. Itu je fakta. Kan ada sahabat dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah, sahabat Nabi lain jalan-jalan jumpa dia, kawan ni rambut remoy. Tahu remoy? Orang Kedah panggil remoy lah. Remoy ni cerita jambui depan, panjang ni. Cerita kalau buang serban lebih pada lutut, punya panjang remoy. Orang tanya, hang ni pasal apa? Bila potong rambut dia, pergi kedai rambut, tutup sini, potong hak lain. Kan macam budak-budak muda lah ni, dia ikat kawasan mana hak dia nak simpan ekor, dia tak potong tempat lain. Ekor ni dengan potong. Tahu? Ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni, dia simpan remoy. Remoy dia sampai panjang. Orang tanya dia, ni apa cerita remoy ni? Ada cerita apa pasal remoy? Dia kata, remoy ni ada satu benda yang aku takkan potong sampai bila-bila. Dia kata sebab apa? Sebab ini adalah tempat yang pernah disentuh oleh tangan Nabi SAW. Ini je kes. Kes dia apa dia? Kes tangan yang cukup mulia sentuh kepala bahagian rambut tersebut, kawasan tu tak pernah dipotong sehingga dia mati. Kan juga kisah-kisah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menyebut Khalid Awalik pernah satu hari kalut cerita cari topi perang. Kalut pergi sana pergi sini. Khalid Awalik, kita tahu tokoh perang yang cukup berstrategi, yang cukup berpengalaman, yang mengalahkan banyak tentera-tentera dan juga sejarah-sejarah kemenangan Islam tu di bawah kepimpinan beliau, sehingga Sayyidina Umar terpaksa memecat Khalid Awalik pada zaman pemerintahan beliau. Sebab apa? Sebab orang dah sampai level taksub, dah rosak akidah dah. Bila nak pergi perang, Khalid jadi general lah. Kalau Khalid tadi tak mau, confirm kalah. Dah sampai level tu dah. Sampai level tu Sayyidina Umar kena buang. Satu hari tengok kalut cari topi perang. Lagi orang kata, ni general, hang ni general besar, tapi hang punya topi perang ni topi perang buruk, hak lama. Pasal apa yang kalut cari hak topi perang lama, boleh dapat topi perang hak baru? Dia kata hampa tak tahu benda apa yang ada di topi perang tersebut. Di dalam topi perang tersebut terselit rambut Nabi SAW, yang mana kesan keberkatan kepada rambut Nabi itulah yang menyebabkan aku diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dalam setiap peperangan yang aku bersama dalam peperangan tersebut. Ini cerita sesuatu benda yang datang daripada sentuhan dan berkat Nabi SAW, satu benda yang teramat mulia. Ini cerita minyak zaitun ni, Nabi puji dengan lidah, Nabi beramal dengan jasad, Nabi pesan dengan wasiat, Nabi gambarkan kebaikan yang banyak untuk mereka yang beramal dengan minyak zaitun. Maka kalau inilah pedoman-pedoman yang disampaikan, bagi mereka yang beriman, perasaan merasa susah dan terbeban itu akan hilang atas faktor ingin untuk mencontohi Nabi SAW. Sebab itu kisah-kisah yang menarik. Contoh kejadian yang berlaku kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni satu hari dia cerita, dia kata, aku ni Rasulullah ajak pergi makan kenduri. Macam kita adalah kenduri tahlil ke kenduri apa, wallahu alam waktu tu. Akhirnya bila Rasulullah dijemput, Rasulullah ajak Anas teman. Anas tu kata, aku pergi. Bila pergi majlis kenduri tu, majlis kenduri yang dihidangkan makanan penuh dengan labu, buah labu. Kita tahu buah labu kan, labu ayak lah, orang perempuan kata tak orang makan, berangin lah apalah. Ni cerita-cerita labu ni.
Anas kata, aku nampak labu ni macam kita lah jam. Macam kita kecil-kecil dulu, budak-budak kecil panggil pergi makan kenduri. Kenduri best. Masak apa? Mi. Tanya sebab apa abang tak makan? Sayur banyak. Dia pasal jam, sayur penuh. Dia kata alangkah indahnya kalau mi tu tak ada sayur, tak ada bawang, tak ada apa. Kita apa mi tak ada apa ni? Anas macam tu juga. Anas sama-sama dia pergi kenduri, dia tengok labu, Allah jam. Labu ni makanan dia tak minat. Sampai di sana, Rasulullah nampak labu. Rasulullah bukan sekadar minat. Rasulullah pergi kutip labu dalam setiap pinggan. Rasulullah himpun dalam pinggan baginda. Nak menunjukkan dan nak menzahirkan betapa Nabi ni minat labu. Tuan rumah ni pun seronok tengok. Tuan rumah kata, uish, aku tahu Rasulullah minat labu. Bila hidang labu, aku tak sangka dia minat sampai level macam ni. Bila keadaan itu dizahirkan oleh Nabi SAW, Anas mengatakan, semenjak daripada keadaan aku mengetahui Nabi SAW meminati labu dalam makanan, aku adalah merupakan peminat tegar labu bermula daripada saat tersebut. Ini sikap para sahabat. Sebab itu, isu tentang minyak zaitun tak boleh telan ni, dia hanya isu mungkinlah kita kata orang yang tidak diperkenalkan bahawa ini adalah merupakan salah satu makanan yang digemari oleh baginda Nabi SAW. Saya masih ingat, wallahualam lah, kalau tuan-tuan macam mana, zaman saya kecil-kecil, saya rasa zaman tu zaman kurma baru nak masuk Malaysia. Waktu tu kita baru sedar. Kita duk buka puasa, kita duk puasa lagi, duk makan kuih, kita duk makan, duk minum air sirap. Sebab apa? Sebab tok kita duk pesan, buka puasa kena makan makanan manis. Sebab kalau yang paling baik kena makan kurma. Tapi kurma waktu tu tak banyak. Cerita Yusuf Tayyub pun tak ada lagi ni. Cerita zaman dulu nak dapat kurma, orang balik Mekah kita berebut waktu tu. Waktu tu pun bila kurma dah ada, memang duk berlaku lagi suasana muka kita ni cerita muka gelap. Nak buka puasa dengan kurma ni dia susah. Dia habis-habis ni syarat lah. Kurma koyak dua. Hang ambil satu, aku ambil satu, makan. Sebab apa? Sebab tak mau bagi orang kata tak buat sunnah aja. Sebab tak berkenan. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, kesan kepada masa perubahan dan pengetahuan yang ada kepada kita, hari ni duduk saja makan kurma pun tak apa. Kita tengah hari tak ada apa, kita makan kurma 4-5 biji pun kita tak rasa apa. Main malam kita tak makan apa, kita hentam kurma pun kita rasa okey. Sebab apa? Sebab keserasian yang Allah Ta'ala berikan kita kepada produk-produk ataupun makanan-makanan yang dicintai oleh Nabi SAW. Sama lah juga zaitun. Zaitun ni dia macam cerita ajak budak-budak nak semayang. Peringkat awal, lihat, suruh semayang Zuhur, dia pergi mangkit semayang. Suruh semayang Asar, rapat maghrib baru dia nak semayang. Suruh semayang maghrib, dia habaq semayang dah, kita tak nampak pun semayang waktu bila. Ni cerita budak-budak ni. Tapi bila sampai tahap benda tu dah serasi dengan tubuh badan, Masya Allah Tabarakallah, jadi macam kita. Cerita hang duduk seorang ke, hang pergi mana ke, jadi problem apa pun, orang kenal ke orang tak kenal, solat itu tidak akan kita tinggalkan. Ini kelebihan kepada produk-produk yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kalau pelanggan kita kategori-kategori orang yang ada keimanan, orang yang mudah mendekati apa yang disampaikan oleh Quran dan juga hadis Nabi SAW, kita kongsikan dulu ni. Kongsi cerita-cerita ataupun ilmu-ilmu, maklumat-maklumat yang mendekatkan ke arah urusan akhirat. Jangan duk cerita macam saya duk cerita kat Dr. Aziz Hanafi. Tu salah approach, tu salah berdakwah, tu salah konsep. Ni kalau salah dakwah pun jam. Kalau Ustaz Malik ni bab dakwah ni samalah macam cerita kawan-kawan kita duk cerita. Mai duk sebut masuk Islam. Saya nak masuk Islam. Masuk Islam. Duk cerita ke kawan tu. Ni cerita kena sunat. Cerita tajuk tu jadi tajuk asas. Cerita bab sunat, cerita bab tajuk macam-macam ni. Tajuk hak berat-berat. Hak sedangkan benda tu kita boleh kompromi untuk settlekan masalah-masalah utama terlebih dahulu. Bila salah approach menyebabkan kegagalan kita untuk memperkenalkan satu yang baik kepada pelanggan kita. Orang yang ada kesedaran dari sudut pengamalan kerana sunnah Nabi SAW, kita ada bercerita fakta-fakta saintifik yang dia tak mahu pun, menyebabkan kita rugi. Cerita panjang tak masuk, lah kali dia pun rasa tak penting. Sama juga ada manusia-manusia yang